الله الله ربي هو الله. Ketahui hai orang yang berkendak akan jalan akhirat, dan itulah sewajibnya. Siapa yang tidak mahu ke jalan akhirat, bermakna mereka ni telah buta mata hati dan telah jauh dia terbabas dari jalan Allah Ta'ala. Sebab jalan yang tidak dapat tidak semua akan pergi. Ya, tempat yang semua akan pergi, semua orang balik, dia nak balik, dia balik, dia tak nak balik, boleh kena balik. Maka siapa yang buat persiapan, selamatlah dia. Siapa yang terleka, maka binasalah, rugi besarlah dia. Ya. Sedangkan benda ni semakin hari semakin dekat. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin hampir, makin hampir. Sedangkan perjalanan ke sana semakin hari semakin dekat. Jadi ketahui hai orang yang berkendak, yang ada iradah nak berjalan kepada jalan akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kepada akhirat ialah jalan yang membawa manusia itu sampai kepada makrifat Allah Ta'ala yang sebenar-benar makrifat. Bahawasanya barang siapa berkendak kepada kemuliaan akhirat, maka alamatnya itu, tanda dia, ialah meninggal ia akan kekayaan dunia. Ya? Al-iqla' min harsid dunia, pada habuan dunia. Mesti tanggal daripada batin hati dia. Ya, batin hati dia itu tertanggal akan kecenderungan dia kepada dunia. Tertarik hati dia kepada dunia. Tertambat hati dia kepada dunia. Bahawa dia boleh berjalan ke akhirat. Kalau selagi dia tidak buka ikatan hati dia dengan dunia, masih lagi nampak dunia ni hebat, masih nampak dunia ni besar, kagum dengan apa yang ada atas dunia, yang tidak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna pertama, pemandangan dia telah keliru. Dia membesarkan benda yang tidak ada nilaian. Tuan-tuan boleh cari kalau ada satu ayat Quran atau satu hadis sahih daripada Nabi yang menceritakan dunia ni hebat. Satu ayat pun tak ada. Semua ayat Quran sebut dunia ni apa? Mata'un qalil, benda yang sedikit. Samanan qalilah, semua sikit. Tak ada satu ayat Quran sebut dunia ni hebat besar tadi. Tiba-tiba benda yang kecil yang disebut oleh ulama, oleh arif billah dalam syair dia yang masyhur dalam Durun Nafis dia. Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili. Dunia ni aqallu minal qalil, sedikit daripada benda yang sedikit. Itu hakikat dunia. Kalau kita pandang dunia ni besar, bermakna pemandangan kita sudah terbalik. Memang dah jauh sesat. Benda kecil kita nampak besar. Tu tak tahulah dia dah minum berapa botol toddy tahu. Keling minum tu botol, dia minum 3. Tu pokok sebatang dia nampak 3. Sebatang lah ada 3 orang nampak. Habis jawab. Ya, bermakna pemandangan sudah keliru. Pemandangan dia sudah mukhalif lil haq, menyalahi sebenarnya. Satu, dari segi pandangan, konsep ataupun pegangan kita nak tengok. Kita tengok diri kita sendiri. Bagaimana hati kita terhadap dunia. Kita rasa dunia ni besar lah. Kalau kita berkawan, seorang kawan kita jutawan, seorang kawan kita fakir miskin, kita rasa beza tak? Kalau kita rasa yang kaya tu, wah lain macam kita sambut yang miskin buat, itu menandakan kotor pemikiran. Kotor, berkeladak, lebih daripada longkang lagi kotor pemikiran. Maka orang macam ni tak akan berbau jalan akhirat. Dia tak akan berbau. Tetap dia akan terpengaruh dengan dunia. Ya, dia nak tengok dunia ni sama je. Kata Rabi'atul Adawiyah, macam kau tengok emas dengan tahi unta kering atau batu serupa je. Selagi tak ada taraf tu perasaan hati kau rasa tertarik lagi dengan dia, mana kau tak boleh jalan. Kau ni masih ditambat. Ruhani kau masih ditambat dengan makhluk. Ya, dia zikirlah berputus tali hitam, tak, zikir tak masuk. Zikir tak akan masuk. Hijab dia ada. Ya, sebab dia telah membesarkan benda yang dikecilkan oleh Allah. Lalu kita baca ayat lazim kan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan ni Quran dia dedahkan kita yang menjadi satu perkara yang tidak memelik yang kita kalau berlaku depan mata kita.
Bal tu'sirunal hayatan. Bahkan mereka manusia ini kebanyakan melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Itu maknanya Quran dah dedahkan. Jangan kita terperanjat. Berderu-deru mengambat dunia. Nampak dunia semua. Tombang yang terbalik, yang tertonggeng, macam-macam. Bahkan akhirat tu khairun lebih baik. Wa abqa lebih kekal. Stand itu. Ya, mana akhirat dia lebih baik, akhirat dia lebih kekal. Mana kita nak benda yang lebih baik atau sebaliknya. Benda yang sementara dengan benda yang kekal. Kalau makan gaji pun orang nak makan gaji kekal ada pencen. Guru sementara dia tak nak. Itu dunia punya sifat. Maka satu Allah letakkan dalam Quran. Jadi orang nak berjalan ni dia mesti clear betul-betul. Pemandangan dia clear. Tanggapan dia pun stand dia cantik boleh berjalan. Kalau tidak akan disengit. Ya. Tidak akan dia akan sengit. Maka barang siapa melihat akan akhirat dengan mata hatinya, akan penglihatan apa? Iman. Maka alamat itu ialah menghina ia akan segala yang di dalam dunia ini. Kalau betul dipandang dengan pandangan iman, dia akan rasa kecil dunia, tak ada apa. Dia nak kenal dunia akhirat, benda ni bila nak ukur mana besar kecil, dia kena dua-dua kita kena tahu. Dia kena mengetahui pendedahan akhirat daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia boleh ukur dunia. Kalau dia nampak dunia saja, sedangkan pendedahan akhirat dalam Quran, dalam hadis, dia tak pernah jumpa, jawab dia habis. Dia tak akan kenal. Mesti confirm dia terbelit dengan dunia. Pemikiran di dunia, gaya hidup di dunia, percakapan di dunia, ya, semua habis. Dia akan hanyut. Sebab dia tak kenal akhirat. Kalau dia kenal akhirat, Masya Allah. 2 rakaat sunat subuh harga lebih besar pada dunia dan isi dunia pun tak lagi. Kan? Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh saja. Harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Itu sunat, belum wajib. Sembahyang fardu subuh 70 kali sunat baru sama satu wajib. Bayangkan, itu satu kali buat. Kalau hari-hari buat ibadat lain, oh memang tak muat. Dunia ni tak layak nak menanggung ganjaran besar yang Tuhan sediakan. Itu benda kena set tu dalam kepala kita. Bahawa kita kenal dunia ni sedikit. Walaupun dia lambat depan kita banyak, kita tak akan pandang kecil. Sebab kita dah kenal. Benda yang besar kita dah nampak. Jadi kalau benda yang besar dia tak nampak, dia nampak kecil, dia rasa mahal lah benda tu. Kaca dia nampak, oh cantik. Dia nak tengok permata lagi. Ya, yang harga dia beratus-ribu kan. Hari ni dia pun seronok dengan kaca tu. Ya, itulah sikap, maknanya basirah, mata dalam kita mesti mengenali apa yang telah didedahkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia akan kenal betul apa dia dunia, apa akhirat. Gagal kita mengenal dunia akhirat, akhirnya kita akan diperangkap oleh dunia. Dan perangkap dunia ni yang sangat bahaya sampai tanggal iman. Jadi udinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agama dia kena apa? Nakkan dunia yang tidak ada nilai yang dijual. Nak kerja pangkat, nak kerja nama, nak kerja dunia, nak kerja mata wang, harta benda sampai digadai agama pun gadai. Dan sekadar orang biasa, kadang ada ilmu pun, dia ada ilmu sekadar luar, tak menyusup dalam batin hati dia.